Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua. Saya mengucap terima kasih di atas keizinan yang diberikan kepada saya untuk turut sama menyumbangkan pandangan dan juga memberikan membahaskan rang undang-undang yang telah dibentangkan ini, iaitu rang undang-undang untuk meminda Akta Profession Undang-Undang tahun 1976. Ya, berhormat Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menerima pakai dan juga menerima baik pandangan daripada yang berhormat yang telah memberi pandangan sebelum ini, termasuklah Segambut dan juga Pengerang, yang telah memberikan pandangan betapa perlunya suatu pindaan ini dibuat selaras dengan arus globalisasi dan juga liberalisasi ekonomi yang turut dialami oleh negara kita, khususnya di dalam bidang guaman ini. Namun demikian, beberapa pandangan khususnya yang telah diberikan oleh Pengerang tadi adalah pandangan yang mungkin agak terlewat. Sepatutnya pandangan tersebut telah diberikan semasa membahaskan pindaan terhadap akta ini pada tahun 2012 dulu, yang telah sebagaimana diberitahu oleh Yang Berhormat Menteri tadi telah pun digazetkan dan telah lulus digazetkan, cuma Menteri belum lagi menetapkan tarikh untuk menguatkuasakan akta yang dipindah tersebut. Namun demikian, Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, saya ingin membangkitkan beberapa perkara berhubung dengan rang undang-undang yang sedang kita bincang dan bahaskan sekarang ini, iaitu mengenai sejauh mana kita boleh atau kerajaan boleh menjamin perkara-perkara yang menjadi peraturan yang perlu dipatuhi oleh peguam-peguam asing ini, dipatuhi oleh mereka apabila ianya dikuatkuasakan terhadap mereka. Yang pertamanya, Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, apabila kita melihat cadangan di dalam rang undang-undang ini, khususnya di dalam subsection 2B yang berbunyi subsection 2A tidaklah terpakai bagi peguam asing yang memasuki Malaysia untuk menasihati atau merundingi anak guam tentang perkara-perkara atau perkara berkenaan undang-undang yang tidak melibatkan apa-apa aspek undang-undang Malaysia. Itu saya punya itu. Jadi dalam kes ini, Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, andaikanlah seorang peguam asing, mereka tidak memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh kerajaan kita untuk mereka mendaftarkan sama ada firma mereka ataupun mendaftarkan individu mereka sendiri sebagai peguam yang menjalankan amalan di Malaysia, apa kata jika sekiranya mereka memberikan nasihat-nasihat kepada syarikat-syarikat ataupun individu dalam negara kita ini melalui saluran internet ataupun email? Mereka tidak hadir sendiri ke dalam negara kita ini. Mereka tidak mendaftarkan diri untuk mendaftar mereka ataupun firma mereka di Malaysia ini, tetapi mereka mempunyai peluang melalui saluran international IT untuk mereka memberikan pandangan walaupun mereka tidak berada dalam negara kita ini. Yang keduanya, Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, ini juga satu perkara yang mungkin tidak disentuh di dalam cadangan ataupun di dalam rang undang-undang untuk pindaan Seksyen 37 ini, iaitu apabila dikatakan peguam-peguam asing ni yang saya bacakan tadi, mereka boleh memberi nasihat kepada perkara-perkara yang tidak melibatkan aspek undang-undang Malaysia, tetapi mereka itu sebagai contohnya, kalaulah orang yang terlibat untuk mendapatkan nasihat itu adalah warga asing. Sebagai contohnya, seorang warga asing telah menjadi mangsa, bukan mereka dituduh, mereka menjadi mangsa dalam satu kejadian di Malaysia. Misalnya mereka dibunuh, mereka terlibat dalam satu pembunuhan, maka keluarga kepada warga asing ini, mereka ingin melantik peguam asing yang menjalankan amalan di luar daripada Malaysia. Mereka nak mengambil peguam ini untuk menjadi peguam pemerhati saja, atau dengan izin disebut watching brief semasa proceeding
kes jenayah terhadap orang yang menyebabkan kematian warga asing itu. Katakanlah seorang warga negara Pakistan ataupun Mongolia apa boleh lah. Jadi warga asing ini dibunuh di Malaysia. Orang yang dituduh membunuh warga asing ini telah dihadapkan ke mahkamah. Mereka itu mengambil peguam di Malaysia lah, of course. Tetapi keluarga warga asing ini ingin mengambil peguam asing bukan sebagai peguam, bukan untuk membela kerana mereka tidak dituduh, tapi peguam asing untuk memberi nasihat atau menjadi peguam pemerhati kepada keluarga bangsa ini di dalam mahkamah di Malaysia ini. Adakah boleh? Jadi inilah beberapa perkara-perkara yang saya kira satu lompang ataupun satu gap yang belum lagi diperjelaskan melalui rang undang-undang ini, yang mungkin kalau tidak diperjelaskan akan menjadikan satu lakuna ataupun satu kekeliruan, kekaburan untuk kita hadapi kes ini di masa-masa yang akan datang. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, dengan itu saya sekali lagi menyokong atas dasar globalisasi dan juga liberalisasi ekonomi terhadap pindaan ini, dengan syarat bahawa perkara-perkara yang saya bangkitkan tadi sebagai sumbangan untuk diperbaiki mungkin rang undang-undang ini diberikan perhatian oleh pihak kerajaan supaya ianya dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dijadikan sebagaimana segambut menyebutkan tadi sebagai laughing stock kepada peguam-peguam asing itu sendiri. Pentingnya mereka dipastikan apabila kita meletakkan garis panduan supaya mereka mematuhi, termasuklah mematuhi lembaga tata tertib Bar Council, mereka mesti dipastikan mereka itu benar-benar mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang ada dalam negara kita ini. Saya mohon menyokong. Terima kasih.